Sejambak mawar seharum kasturi bak peneraja majlis, barisan penhakim yang sentiasa berasimilasi dengan kebenaran, saudara penjaga masa yang cakna akan randiknya, warga pendidik yang bermisi seterusnya, warga intelektual penerus wawasan negara. Ruku negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kesejahteraan rakyat. 5 prinsip rukun negara ini membawa satu konotasi mendalam, iaitu 5 perkara yang patut diamalkan di sesuatu kawasan yang didiami oleh sesebuah masyarakat agar utuh dan teguh. Sidang hadirin yang santun budi, sebelum kaki mengorak langkah, lidah pun alun bicara, izinkan saya menyikap kembali sejarah dan tujuan terbentuknya rukun negara. Setelah negara mencapai kemerdekaan, kepimpinan Sulung Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengalami kesukaran dalam menguruskan sistem yang kita warisi dari penjajah. Masihkah kita ingat titik-titik jurai antara kemewahan bandar dengan kemiskinan desa, kemewahan hidup orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu menjadi punca yang mencetuskan peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Setelah rukun negara diwujudkan, setelah berlaku peristiwa hitam yang membuat keamanan dan keutuhan negara, hasil pemufakatan Majlis Perundingan Negara (MPN), maka terhasillah rukun negara sebagai satu bentuk garis panduan untuk membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Sidang hadirin sekalian, pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama ini umpama sebuah haluan yang memandu manusia ke sebuah destinasi. Akan tetapi, haluan dan jalanan ini hanya akan sampai ke pangkalnya jika kita yakin dan percaya. Dalam menyatukan umat yang kiblat berbeza, kita berpegang pada satu pendapat yang sama. Apa jua agama menekankan perkara yang menyemai cinta sesama manusia. Apa jua kitabnya, ideologi yang disemai memandu manusia ke arah keharmonian hidup bersama. Pak kata Profesor Dr. Siddiq Fadzil, apa jua agama menekankan konsep yang digelar sebagai Lita Arafu, iaitu saling mengenali dan membentuk perpaduan. Hal ini menggambarkan bahawa jika setiap insan mempercayai dan memahami agama yang dianutinya, maka setiap dari kita akan mengelakkan perbuatan bermasa muka. Maka hal ini benar-benar menyadarkan kita bahawa betapa pentingnya agama dalam memandu manusia. Sebutkan saja apa agamanya: Islam, Kristian, Buddha atau Hindu. Kesemuanya mengajar penganutnya agar menyemai cinta sesama manusia. Percayalah, demi menghirup udara kedamaian, janganlah dihembus api kebencian. Warga Dewan yang berbisi beralih pula kepada hujah saya yang kedua. Di bawah lembayung kata kedaulatan undang-undang, setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur, sekaligus menjamin kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Hak semua rakyat juga dapat diamalkan dengan bebas, asalkan tidak melanggar undang-undang dan perkara-perkara seperti mana yang telah dijamin oleh perlembagaan. Misalnya, misi gelap yang telah mengurung kita selama hampir 2 purnama lamanya. PKPB hinggalah PKPP telah memisahkan kita sesama manusia demi berlindung dari wabak berbahaya. Namun, dengan adanya pemimpin yang bijaksana, mengubah pelbagai peraturan, menutup ruang-ruang agar menjamin kehidupan masyarakat, seperti perihal batas sempadan, majlis kerajaan diregulasi dengan tepat dan ketat. Betapa sekian jelata, bagaimana gendang, begitulah tarinya. Cuba kita bayangkan, jika pada hari ini undang-undang dikuat kuasa, tetapi rakyat tidak cakna, mana mungkin kita percaya perangi wabak ini bersama. Begitulah saktinya undang-undang, dan begitulah nikmat bagi insan yang mendaulatkan. Nah, sudah terang lagi bersulung. Inilah buktinya bahawa kedaulatan undang-undang dalam sesebuah negara dapat mewujudkan negara yang kekal stabil, aman dan sejahtera. Warga
hadirin yang budiman, prinsip saya yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sikap bersopan santun dan bertata susila patut diamalkan bagi melahirkan seseorang individu dan masyarakat yang bermutu tinggi. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Fellow utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Teo Kok Siong pernah menyebut, teras kelima prinsip ini menekankan aspek nilai kemanusiaan supaya setiap warga negara menghormati dan menerima perbezaan masing-masing bagi kesejahteraan sosial. Tanpa nilai-nilai murni ini, tanah tua ini juga yang akan menanggung akibatnya. Meskipun masih berputar pada paksi alam, tetapi kestabilannya bisa tergadai jua. Tuntasnya dalam menjaga negara ini, kita hendaklah menghormati dan menerima perbezaan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Sidang hadirin yang bervisi, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mundur pergi, ingatlah baik-baik pesan kami. Rukun ini umpama kuasa dan sakti yang mengadunkan perbezaan menjadi perpaduan, yang menjadikan ramai ini damai, yang menjadikan mimpi kita pasti. Lima baris kata ini akan sentiasa menjadi kiblat kita hidup bernegara. Selami, hayati dan fahami baik-baik kata dalam pesan kami untuk mewujudkan masyarakat yang bermutu tinggi. Ingatlah, resmi hidup bermasyarakat. Kamu aur, aku daunnya. Aku pena, kamu dawatnya. Kita akan sentiasa ada untuk kita selamanya. Sekian, terima kasih. Sri Kandi berdua